topik puasa. Fiqh ibadat berkaitan puasa, bab puasa. Sebelum ni kita dah belajar tentang ilmu fiqh, pengenalan ilmu fiqh, bab bersuci, bab solat. Bab solat panjang lebar lah dia punya kalau kamu tengok nota yang saya bagi tu pun banyak perkara sebenarnya. Dan topik hari ni masuk topik puasa. Okay, yang ni pun saya dah masukkan sebab kalau ikut topik perbahasan bab dalam kitab Fiqh Al-Manhaji dia ada panjang lah. Tapi apa yang saya masukkan dalam slide ni hanya secara ringkas saja. Sebab dalam buku tu dia ada dalil-dalil apa semua kan, penerangan yang lain lagi. Okey, kita terus pergi kepada puasa, erti puasa. Ini semua tahu. Kamu dah belajar di peringkat sekolah menengah, dah belajar semua, dari sekolah rendah lagi dah belajar. Tapi hari ini sebagai dia seperti macam kita ulangan balik lah, ataupun nak mengingatkan kita balik. Okay, perkara-perkara tentang puasa. Okey, pengertian pertama kita akan tengok dari segi pengertian puasa. Dari segi bahasa, puasa ini bermaksud menahan diri daripada melakukan sesuatu seperti makan, minum dan bercakap. Bercakap hal-hal yang tidak yang tidak sepatutnya lah, kita kena tahan diri. Okay, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Maryam ayat 16 yang menceritakan perihal Maryam alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nazartu lirrahmani sawma. Yang bermaksud sesungguhnya aku bernazar dia membisu kerana Allah. Okey. Jadi kat sini dari segi bahasa tu maksudnya dalam ayat ni dia membisu tu dia menahan diri daripada bercakap. Okey, daripada bercakap. Ini dari segi bahasa lah. Menahan diri daripada melakukan sesuatu seperti makan, minum dan bercakap. Okey, maksud saum dari segi bahasa. Okey, dari segi syarak, puasa bermaksud menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkan puasa. Bermula dari terbit fajar hingga matahari yang terbenam dengan niat. Okey. Kalau kita menahan diri sepanjang hari itu daripada buat perkara-perkara yang tak membatalkan puasa apa semua tanpa niat, puasa kita juga tidak sah sebab kita tak ada niat puasa. Walaupun kita dah bersusah payah menahan diri apa semua, tak makan, tak minum, tapi kita tak niat. Tak niat pada awal, pada malam ataupun sebelum waktu kita bersahur tu. Jadi sia-sia je lah puasa kita tu. Okey? Okey, itu dari segi pengertian. Rasanya semua dah tahu ni. Semua dah tahu sebab puasa ni memang kita adalah ibadah wajib yang perlu kita buat setiap tahun. Okey, sejarah pensyariatan puasa. Puasa Ramadan difardukan pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Difardukan pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Sebelum itu, ibadah puasa telah diamalkan oleh umat-umat terdahulu, akan tetapi kewajipan puasa Ramadan belum disyariatkan lagi ketika itu. Okay, sebelum daripada tahun kedua Hijrah ni, bulan Syakban ni Allah, bulan Syakban tahun kedua Hijrah ini Allah memfardukan, wajibkan puasa Ramadan kepada seluruh umat Islam. Tapi sebelum tahun kedua Hijrah ni, umat terdahulu dah berpuasa, cumanya tiada kewajipan puasa Ramadan. Belum disyariatkan lagi. Beza antara keduanya, umat terdahulu berpuasa tetapi puasa Ramadan belum disyariatkan. Manakala umat Nabi Muhammad berpuasa ketika itu puasa Ramadan telah disyariatkan. Okey. Dalil pensyariatan puasa, bagaimana kewajipan puasa lah, ada banyak antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Okey? Saya rasa ada skip ni. Super. Okey, dalil puasa Sekejap. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 183. Okey, ni ada dalam nota, kamu boleh tengoklah dalam nota kita. Okey. Ada satu lagi dalil, ni yang tadi yang saya bacakan tadi adalah daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Okey, ada satu lagi dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Okey, ini juga dalil pensyariatan puasa pada bulan Ramadan. Okey, hikmah puasa. Kenapa kita umat Islam diwajibkan berpuasa? Yang pertama adalah puasa yang sempurna dapat menyedarkan hati orang yang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab puasa ni dia adalah amalan individu. Jadi kalau siapa-siapa setiap individu Muslim tu dia boleh je buat puasa sambil lewa ataupun dia cakap dia puasa tapi dia sebenarnya curi-curi makan dan sebagainya, buat perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, boleh. Sebab itu adalah dia punya amalan individu walaupun sebenarnya segala tindak tanduk kita, segala perbuatan kita, pergerakan kita, apa yang kita buat semua disaksikan. Allah Maha melihat. Jadi kalau orang yang betul-betul puasa dengan sempurna, ia bermaksud dia percaya bahawa dia tak boleh buat walaupun dia sembunyi. Contoh saya sekarang dalam bilik di office. Bilik pensyarah dia seorang satu bilik kan. Jadi orang lain tak boleh nampak apa yang saya buat. Kalau saya tak kuat iman, saya boleh nak makan dalam ni, nak buat apa-apa sajalah yang boleh membatalkan puasa ataupun yang boleh menyebabkan kurangnya pahala puasa tu. Tak sempurnalah jadinya. Jadi puasa yang sempurna apabila seseorang individu itu dia tahu dan dia percaya bahawa segala tindak tanduk dia walaupun dia bersembunyi dekat mana sekalipun untuk menipu kawan ke waktu bulan puasa kan, pergi curi makan kat mana ke, dia sentiasa diawasi. Ataupun dia nak buat perkara-perkara yang tidak baik di bulan Ramadan, bulan puasa ni dia akan dilihat. Jadi bila orang yang puasa dengan sempurna, dia tak akan buat benda tu sebab dia percaya perbuatan dia, tingkah laku dia, segala pergerakan dia akan berada di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tahu dia sentiasa diperhatikan. Ini dia dapat menyedarkan diri seseorang individu itulah, orang yang beriman, bahawa dirinya berada di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara hikmah puasa. Yang pertama. Yang kedua, Ramadan bulan suci. Allah menghendaki hambanya supaya memenuhi bulan ini dengan amalan ketaatan yang boleh menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okay, jadi bulan Ramadan ni kalau kita tengok orang berlumba-lumba untuk buat amal kebajikan. Sebab Allah dah janjikan pahala berlipat kali ganda pada bulan Ramadan ni. Sebagaimana pada awalnya tadi saya dah maklumkan, kalau di bulan Ramadan ni, bulan puasa, kalau kita buat amalan sunat, pahalanya kita dapat seolah-olah kita buat lakukan amalan wajib. Jadi nampak amalan ibadat sunat tapi kita buat pada bulan Ramadan, kalau bulan lain kita hanya dapat pahala amalan sunat ni dia untuk membantu kita menampung amalan-amalan wajib kita yang terkurang di mana-mana kan. Tapi kalau kita buat di waktu bulan Ramadan ini, amalan-amalan sunat, kita akan mendapat pahala seolah kita melakukan amalan wajib. Jadi pada bulan ni kita kena bermula, sepatutnya kalau siapa nak berubah lah, siapa yang nak berubah, dia boleh jadikan Ramadan ini sebagai bulan titik permulaan ia nak mengubah kehidupan dia. Nak mengubah menjadi seorang yang lebih baik contohnya. Jadi perbanyakkan, kalau sebelum ni kita tak pernah pun baca Quran, baca Quran waktu sembahyang saja, ataupun jarang-jarang lah. Tapi di bulan Ramadan ni cuba sepanjang bulan Ramadan ni sebaik-baiknya kita dapat khatam 1 juzuk Al-Quran. 30 juzuk Al-Quran. Sebuah Al-Quran lah. Jadi setiap hari tu kita kena baca Al-Quran, jadikan amalan. Seboleh-bolehnya kalau satu hari 1 juzuk tu, setiap kali nak mudah, setiap kali solat 5 waktu, kita baca 4 muka surat. Sekurang-kurangnya 4 muka surat. Jadi sehari kita dapat habiskan 1 juzuk Al-Quran. Kita ada masa untuk mungkin tengok media sosial kan, selalu tengok Facebook ke Instagram ke apa sajalah. Kita ada masa untuk buat kerja-kerja lain. Takkan kita tak ada masa untuk buat perkara-perkara ataupun amalan-amalan sunat ni. Okay? Selain daripada kita yang mudah untuk baca Quran je lah. Baca Quran. Kalau nak kata nak bersedekah kan, kamu sebagai pelajar mungkin kata, oh saya pelajar, saya nak sedekah pun saya tak mampu apa semua kan. Buat perkara-perkara yang tak perlu mengeluarkan duit pun. Membaca Al-Quran contohnya kan. Jadi di bulan ni, bulan Ramadan ni nak melatih kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa Ramadan dapat mendidik jiwa dan menjauhi sifat keras hati. Okay? Di bulan Ramadan juga kita kena banyak bersabar. Kita kena banyak, sepatutnya Ramadan ni dia dapat mendidik jiwa. Mendidik jiwa kita untuk menjadi seorang yang lembut hati, bersabar, tak cepat marah. Kita kena sepatutnya bulan Ramadan ni menjadikan kita orang yang sebegitu. Dia dapat mendidik jiwa kita. Orang yang beriman lah, yang betul-betul beriman. Jadi kalau siapa yang betul-betul puasa dengan iman, dengan amal, soleh, apa semua, dia akan dapat mendidik jiwa daripada melakukan perkara-perkara ataupun bersikap yang tidak baik. Contoh cepat marah ke, kalau sebelum ni kita sikit-sikit kita jadi nak cepat marah. Cepat marah, kawan buat sikit cepat marah. Tapi bulan Ramadan ni sepatutnya kita kena menahan diri daripada bersikap sedemikian. Dapat mewujudkan sifat kasih sayang antara orang kaya dengan orang miskin. Yang ni terutamanya dari segi kalau orang kaya dia bersedekah ataupun paling bagus dapat memberi makan orang miskin, memberi juadah berbuka puasa. Juadah berbuka puasa tu pahala lagi banyak lah. Jadi kalau dekat sini dapat mewujudkan kasih sayang antara orang kaya dengan orang miskin. Okay? Jadi bulan puasa ni hikmah dia banyak. Sepatutnya kita sekarang ni dengan dunia
yang terdedah banyak sangat dengan media sosial, internet, apa semua teknologi maklumat ni kan. Dengan perkara-perkara yang viral pun banyak. Kalau kamu baca di media sosial itu, perkara-perkara yang viral tu utamanya, kalau kamu tengok keyboard warrior semua yang komen-komen semua tu, kadang-kadang mereka ni seolah-olah tak sedar bahawa ini adalah bulan Ramadan. Okay, bulan Ramadan sepatutnya kita kena menahan diri. Kadang-kadang orang yang komen, kalau kamulah baca sendiri ada isu-isu viral ke apa, memang kita nak marah. Tetapi kadang kononnya nak marah dah sekali, puasa kita pula yang terkurang pahala, yang tidak sempurna sebab kita mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Kadang-kadang kita pergi komen perkara tu tak sahih pun lagi. Kita tak tahu, kita nak melepaskan kemarahan apa semua, sepatutnya kena menahan diri daripada melakukan perkara-perkara tu. Okey, itu hikmah puasa Allah yang Allah dah janjikan, dapat mendidik jiwa kita dan dapat menjauhi sifat keras hati. Okey, penetapan bulan Ramadan. Bagaimana Islam menggariskan ataupun cara untuk menentukan bulan Ramadan, tibanya bulan Ramadan. Okey, penetapan bulan Ramadan ditentukan melalui salah satu daripada dua berikut. Yang ni kita semua tahulah. Okey, yang pertama, melihat anak bulan pada malam 30 Syakban. Yang ni melihat anak bulan pada malam 30 Syakban ini, kalau di Malaysia, kita setiap negeri akan adalah orang jabatan agama, orang majlis, orang-orang yang berkait dengan orang yang memang pakar dalam dari segi hilal untuk melihat anak bulan lah. Mereka ni akan pergi ke tempat-tempat tertentu untuk melihat anak bulan. Okey. Jadi kalau nampak, kalau di Malaysia, di Malaysia ni, kalau katakan nampak di Perlis, di negeri lain tak nampak anak bulan. Jadi negeri-negeri berdekatan semua kena puasalah, dikira mungkin di tempat-tempat lain tu terlindung dan sebagainya. Okey, tak boleh kata okey di Perlis nampak, Kedah tak nampak, Penang tak nampak, Kelantan, Terengganu tak nampak. Dalam satu negara tapi negeri berbeza tak nak puasa. Sebab tak nampak, tak boleh. Dia melalui melihat anak bulan ni, jadi pihak berwajib dia akan menetapkan bahawa apabila telah nampak, kalau dulu dia selalu akan umumkan anak bulan telah kelihatan di mana kan. Jadi semua negeri wajib berpuasa pada keesokan harinya kalau anak bulan nampak. Jadi kalau tak nampak di mana-mana, mungkin terlindung ke apa tak tahu kan, di mana-mana negeri di Malaysia ni tak nampak, jadi perlu cukupkan bilangan bulan Syakban itu 30 hari jika anak bulan tidak kelihatan. Okey? Okey. Seterusnya kita masuk syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama, syarat wajib ni semua tahu kan? Maksudnya dia menjadi jika ada perkara ini, syarat ini wajib berpuasalah. Okey, orang itu wajib berpuasa. Yang pertama, Islam. Orang Islam wajib berpuasa dan tidak wajib puasa bagi orang kafir. Syarat wajib. Okay, kalau orang tu kafir tidak wajib berpuasa selagi dia tidak memeluk Islam. Kalau dia dah peluk Islam, dia wajib berpuasa lah. Okay, yang kedua, mukallaf. Syarat wajib yang kedua adalah mesti seorang mukallaf, iaitu seorang Islam yang sampai had baligh dan waras fikiran dan diberi tanggungjawab dalam hal agama. Maksudnya, kalau orang gila tak waras kan, tak waras fikiran, tidak wajib lagi. Kanak-kanak yang belum baligh pun tidak wajib lagi. Okay? Dia mesti mukallaf, orang yang
sampai had balik dan waras dalam fikiran, tidak gila dan diberi tanggungjawab dalam hal agama lah. Kalau orang yang gila, dia tak ada tanggungjawab terhadap urusan agama dia, tak ada kewajipan, orang yang tak waras. Okey. Seterusnya, yang ketiga, tiada sebarang keuzuran yang menghalang puasa atau mengharusnya berbuka puasa. Orang tu kalau dia tak ada sebarang keuzuran, uzur yang menghalang puasa atau mengharuskan dia berbuka puasa. Keuzuran yang menghalang puasa, contohnya dia datang haid atau nifas sebahagian waktu siang. Okey? Orang perempuan lah terutamanya, dia uzur. Contoh dia dah puasa. Lagi pukul 7. Pukul 7 tiba-tiba tengok dia datang haid. Jadi dia kena wajib buka puasa. Walaupun dah sikit lagi kan. Sikit lagi berapa, lagi 16 minit, 15 minit nak buka puasa. Ada kadang-kadang lagi 5 minit nak berbuka puasa. Tak boleh juga. Sebab itu dia kata sebahagian waktu di siang hari. Okey? Pitam atau gila sepanjang hari. Kalau seseorang itu pitam atau gila sepanjang hari, sehari dalam bulan puasa tu dia pitam sepanjang hari dan dia gila. Ada setengah orang dia gila sekejap kan. Dia gila sepanjang hari tu. Jadi dia dikira diharuskan berbuka lah. Dia dikira boleh berbuka puasa kalau dia pitam sepanjang hari. Dan jika pulih dari siuman walau sekejap, dia wajib berbuka lah. Contoh kalau macam dia gila sekejap. Dia gila sekejap dalam hari sepanjang dalam satu hari itu sekejap dia gila, jadi dia kena berbuka puasa dia. Dia kena berbuka puasa dia. Okey. Keuzuran yang mengharuskan berbuka puasa, kalau kita tengok kat sini dia kata kalau orang tu tiada sebarang keuzuran yang menghalang dia untuk berpuasa atau mengharuskannya berbuka puasa. Yang tadi saya dah sebut, dia haid, nifas, orang gila, pitam apa semua kan. Okey, keuzuran yang lain yang mengharuskan berbuka puasa adalah penyakit yang memudaratkan pesakit atau yang menyebabkan penderitaan yang teruk. Walau bagaimanapun, seseorang yang menderita kesakitan wajib berbuka sekiranya bimbang penyakit itu membahayakan dirinya. Kalau macam orang sakit yang teruk apa semua, dan kalau puasa boleh memudaratkan dia, jadi dia diharuskan untuk berbuka. Yang kedua, diharuskan berbuka juga adalah musafir dalam perjalanan yang jauh, iaitu tidak kurang dari 83 km dengan syarat ia adalah perjalanan yang harus dan berterusan sepanjang hari berkenaan. Namun begitu, seseorang yang berpuasa ketika bermukim tidak harus berbuka apabila melakukan perjalanan yang jauh sepanjang hari tersebut. Okey? Maksudnya dekat sini, orang yang dalam perjalanan jauh, dalam perjalanan yang diharuskan, dia pergi bukan untuk buat maksiat. Dia punya perjalanan dia tu bukan untuk melakukan maksiat, jadi dia diharuskan berbuka puasa sekiranya perjalanan dia itu tidak kurang daripada 83 km. Okey, 83 km. Okey. Seterusnya, tidak berupaya melakukan puasa. Puasa tidak wajib ke atas orang yang tidak terdaya melakukannya disebabkan tua atau penyakit yang tiada harapan sembuh. Ini kerana puasanya hanya wajib ke atas orang yang mampu melakukannya. Contohnya, ayah saya, abah saya dah tua, dah 90 lebih. 90 lebih dan dah kita panggil nyanyok lah kan. Dia memang kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Puasa orang yang dah tua, yang dah tak mampu lagi. Jadi dia diharuskan, dia tak wajib berpuasa sebab dia tidak berdaya nak melakukan puasa. Kalau dia memang
kejap-kejap dia nak makan apa semua kan. Jadi orang-orang sebegini keuzuran yang diharuskan untuk berbuka puasa. Okey. Okey. Seterusnya ada lagi syarat sah puasa tak ada dalam slide. Rupanya saya tertinggal. Okey, yang tadi syarat wajib, kewajipan puasa. Okey, kewajipan puasa maksudnya kalau Islam, mukallaf, apa lagi, tiada keuzuran, apa semua, tiada keuzuran, jadi dia wajib puasa, wajib kepadanya untuk berpuasa. Okey, yang seterusnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa maksudnya kalau tak ada perkara ni tak sah puasa dia. Okey? Yang pertama Islam. Islam sama syarat wajib dengan syarat sah adalah sama. Memang kena Islam. Kalau orang bukan Islam berpuasa, dia berpuasa cara dia lah. Dia tak sah. Walaupun tak wajib tapi ada kan orang Islam yang berpuasa, orang yang bukan Islam berpuasa. Jadi itu bukan puasa yang sah bagi dalam Islam lah. Okey. Okey, Islam puasa hanya sah dilakukan oleh orang Islam, tidak sah puasa oleh orang kafir. Yang kedua berakal atau mumayyiz, sama mampu membezakan baik buruk, tidak sah puasa orang gila dan kanak-kanak yang tidak mumayyiz kerana ketiadaan niat. Okey, kanak-kanak yang mumayyiz sah puasa yang dilakukannya jika dia mampu, hendaklah disuruh berpuasa apabila berumur 7 tahun dan dirotan jika meninggalkannya apabila berumur 10 tahun sebagaimana amalan solat. Okey. Kalau kanak-kanak mumayyiz ni apa? Dia dapat membezakan yang mana baik, yang mana buruk. Dapat membezakan satu yang jijik kan. Contoh najis ke apa. Dia dapat beza kat situ. Biasanya kalau kanak-kanak 7 tahun kita dah boleh galakkan untuk berpuasa. Okey, kalau dia dah mampu berpuasa lah. Dan 10 tahun kalau dia tak puasa boleh dirotan sebagaimana amalan solat jika mampulah jika mampu. Okey. Okey, tiada sebarang keuzuran yang menghalang puasa, hitam dan gila yang berterusan sepanjang hari serta haid dan nifas. Okey, syarat sah dan syarat wajib ni sama sebenarnya syarat sah dan syarat wajib. Okey, seterusnya rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Rukun maksudnya dia adalah sebahagian daripada puasa kita. Dia sebahagian daripada puasa kita. Sama dengan rukun sembahyang, rukun solat, dia sebahagian daripada solat itu. Okay, puasa mempunyai 2 rukun asas, iaitu berniat puasa dan menahan diri pada perbuatan yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga gelincir matahari. Yang pertama niat pada waktu malam. Niat tu mesti kita menentukan jenis puasa kita. Puasa apa? Okay. Kalau puasa Ramadan, kena puasa fardu Ramadan lah. Kalau jangan puasa Ramadan, kita pergi niat puasa sunat. Tak boleh. Okay. Seterusnya, niat ialah mengqasatkan puasa kita. Tempat niat adalah di dalam hati dan tidak memandai dengan lisan. Maksudnya, lafaz tu hanyalah tidak wajib. Sebenarnya niat dalam hati tu yang tetap yang kita qasatkan dalam hati tu adalah wajib. Okey? Okey, lafaz niat tu tak wajib sebenarnya. Okey. Niat yang berulang-ulang. Seseorang hendaklah berniat puasa untuk hari berikutnya pada setiap malam sebelum terbit fajar. Okey, setiap malam kita kena niat untuk puasa keesokan harinya. Tidak memadai niat sekali saja untuk sebulan. Ini kerana puasa Ramadan bukanlah ibadat yang tunggal, tetapi ia adalah ibadat yang berulang-ulang dan setiap satu ibadat mempunyai niat yang tersendiri. Okay. Sementara puasa sunat tidak disyaratkan berniat pada waktu malam dan menentukan jenis puasanya. Oleh itu sah puasa apabila berniat sebelum matahari gelincir dan dengan niat puasa sahaja. Okay.
Jadi kita digalakkan untuk berniat setiap malam. Setiap malam untuk puasa keesokan harinya. Tetapi ada ulama yang mengatakan pada malam pertama kita nak berpuasa tu, kita boleh berniat untuk puasa sebulan Ramadan. Tetapi bukan kita kita kata pakai tak apalah pakai sebulan Ramadan ni je lah setiap malam, kita tak payah niat dah. Tak boleh kita niat tu sekadar sebagai berjaga-jaga kalau kita terlupa kalau kita terlupa niat untuk setiap malam tu. Tapi sebetulnya kita kena niat berulang-ulang setiap malam untuk puasa keesokan harinya. Okey, yang kedua, rukun puasa menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, antaranya makan dan minum, memasukkan suatu benda ke rongga melalui ruang yang sedia terbuka, muntah dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja, mengeluarkan air mani, haid dan nifas, gila dan murtad. Okey, ini semua adalah kita kena menahan diri daripada buat benda ni, buat perkara-perkara ni sepanjang bulan Ramadan. Okey. Tetapi perkara-perkara ini kalau tidak disengajakan ataupun terlupa, dia dimaafkan. Contoh kamu hari pertama puasa kan, dah biasa sebelum ni makan, tapi kamu terlupa, memang terlupa. Jadi tak batal puasa tu. Okey? Okey, adab-adab puasa. Nanti kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Di antara adab berpuasa ni maksudnya kita akan dapat pahala lah, dapat pahala sunat ni. Yang pertama, segera berbuka setelah matahari terbenam. Okey, kena bersegera untuk berbuka puasa. Ada setengah orang dia melewat-lewatkan berbuka. Sebab konon-konon nak tunjuklah kata dia ni puasa tahan lagi kan, dah waktu berbuka pun tak berbuka lagi. Tak boleh. Kena bersegera untuk berbuka puasa. Okey, kalau kita tengah buat kerja apa, contohnya kalau macam saya sendiri kan, lewat masak contohnya kan, tengah masak-masak tiba-tiba dah masuk waktu berbuka. Jadi kena berbuka dulu. Ambil kurma ke, minum air sikit ke, itu adab. Yang kedua, kena bersahur. Bersahur ni sunat kena sahur, jangan tak sahur. Sahur bermaksud makan makanan ketika bersahur. Manakala suhur pula bermaksud makan. Maksudnya kita bangun untuk bersahur lah. Waktu bersahur bermula pada tengah malam dan kelebihannya didapati dengan sebarang makanan sama ada banyak atau sedikit serta dengan air. Sahur sedikit pun boleh. Dan minum air sedikit lah. Itu dah memadai. Okey. Sahur kita kena, kalau boleh kita lewatkan. Lewatkan sahur. Lewatkan sahur. Melewatkan sahur ni maksudnya kalau ada hadis yang mengatakan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersahur bersama Zaid bin Thabit. Setelah selesai mereka pun bangun dan mendirikan solat. Kami bertanya kepada Anas, berapa lamakah waktu masa di antara mereka selesai bersahur dan masuk waktu solat? Beliau menjawab, selama membaca 50 ayat. Maksudnya Rasulullah dan sahabat bersahur, selepas habis sahur tu dalam jangka masa lebih kurang kalau kita baca ayat Al-Quran tu 50 ayat Al-Quran selesai, masuklah waktu subuh. Jadi kalau kita sekarang ni 10 minit waktu imsak sebelum subuh tu kan, kita boleh berhentilah pada waktu tu, ataupun kalau nak makan lagi pun boleh selagi dia waktu berjaga-jaga 10 minit tu. Kita digalakkan
lewat-lewatkan sahur lah. Ada setengah orang sahur pukul 1. Boleh sahur tu, tapi kita tak dapat pahala melewatkan sahur. Kita dapat pahala bersahur, tetapi kita tak dapat pahala melewatkan sahur tu. Okey, seterusnya adab puasa juga meninggalkan kata-kata keji dan perbuatan yang memberahikan. Kata-kata keji ni sama ada dengan pertuturan kita atau sekarang ni dengan penulisan kita. Komen-komen dekat Facebook, dekat TikTok ke, dekat IG ke, mana-mana media sosial lah. Yang kita komen perkara-perkara keji, perbuatan meninggalkan kita komen benda-benda yang keji lah. Jadi kita elakkan. Dia akan menjejaskan puasa kita. Seterusnya perbuatan yang memberahikan. Memberahikan ni macam mana? Kamu tonton video-video lucah ke, ataupun apa-apa saja kamu sendiri mengenali diri kamu macam mana kan, lelaki ke perempuan ke, kamu tahu kalau kamu buat benda ni, tonton benda ni, baca buku-buku lucah dan sebagainya, ataupun kadang-kadang tak lucah pun, tetapi benda tu bergantung pada diri seseorang. Kalau dia rasa benda tu memberahikan, dia kena elakkan. Okey. Mandi janabah sebelum terbit fajar. Kena mandi dulu sebelum terbit fajar. Ini sunat lah. Meninggalkan bekam di kepala dan badan. Merasa atau mengunyah makanan. Merasa atau mengunyah makanan. Tapi untuk orang yang tukang masak, yang dia diharuskan untuk merasa, sebab dia nak masak makanan untuk orang yang berbuka kan, jadi dia tak naklah termasin ke apa. Tapi janganlah rasa tu sampai makan satu pinggan kan, rasa sikit saja untuk sekadar nak pastikan makanan dia tak adalah tawar sangat, masin sangat ke kan. Jadi dia diharuskanlah. Jadi tak bolehlah kita nak rasa, walaupun chef tukang masak, tapi rasa satu pinggan. Tak bolehlah kan. Okey, berdoa ketika berbuka, sewaktu kita nak sebelum antara waktu mustajab untuk berdoa adalah beberapa minit sebelum kita azan untuk berbuka tu. Elok waktu tu 5 minit atau 10 minit sebelum berbuka, kamu berdoa lah, banyakkan berdoa. Banyakkan memberi sedekah, tadarus Al-Quran, nak iktikaf di masjid. Ini antara perkara-perkara sunat atau adab puasa. Okey. Okey, seterusnya kita masuk bab qada puasa Ramadan dan fidyah. Siapa yang perlu qada puasa Ramadan? Okey, dan siapa yang perlu bayar fidyah? Yang pertama adalah orang musafir dan juga orang sakit. Orang musafir yang musafir tujuan dia adalah untuk kebaikan dan lebih daripada 83 ataupun ada yang kata 90, sekarang ni 83 kilometer. Okey. Golongan ini jika meninggalkan puasa perlu mengqadakan puasa sebelum tiba Ramadan yang akan datang. Perlu qada puasa. Jika cuai dan tidak mengqadakannya, dia berdosa dan wajib dia mengqadakan puasanya serta membayar fidyah mengikut bilangan tahun yang dilangkaui. Okey, yang ni kamu kena jelas. Kalau kamu tinggalkan puasa disebabkan perjalanan jauh, memang kita diharuskan berbuka. Contohnya ni kamu nak balik kampung raya nanti kan, jauhlah perjalanan, dah lebih daripada 83 km, jadi kamu diharuskan berbuka. Bila kamu diharuskan berbuka, sebelum tiba Ramadan akan datang, kamu wajib bayar qada puasa tu. Tetapi kalau kamu dah lalai kamu tak bayar, tangguh dah sekali dah masuk Ramadan, tak sempat bayar puasa yang kamu tinggalkan, kamu kena ganti puasa. Selepas dah habis Ramadan tu, kamu kena ganti puasa dan kamu kena bayar fidyah. Bayar fidyah secupak beras atau mengikut ketetapan yang ditetapkan oleh negeri masing-masing lah. Jadi katakan
Masuk Ramadan yang kedua pun masih lagi tak bayar puasa tu, kamu kena ganti puasa tu, ganti puasa satu sekali saja, tetapi fidyah itu akan berganda jadi 2 cupak. Satu hari, tetapi langkah 2 tahun jadi 2 cupak beras ataupun bayaran mengikut 2 kali ganda, itulah. Okey, orang yang sakit berterusan sehingga tiba Ramadan berikutnya, dia wajib mengqadakkan puasa bila sihat tanpa perlu membayar fidyah. Yang ni kalau orang yang sakit berterusan, sakit Ramadan ni, masuk Ramadan akan datang pun masih sakit lagi. Jadi orang sebegini tak perlu bayar fidyah, tapi bila dia sihat, dia hanya perlu membayar, mengqadakkan puasa dia. Okey? Okey, yang kedua, orang tua yang lemah dan pesakit yang tiada harapan sembuh, wajib bersedekah. Sedekah ni bayar fidyah lah. Setiap hari secupak makanan kebiasaan penduduk negeri sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Orang yang tua macam abah saya tadi, yang memang dah tua, yang dah tak mampu nak berpuasa. Jadi dia punya ahli keluarga kena bayar. Kamu sebagai anak ke, kalau ada isteri lagi, kena bayar fidyah secupak beras setiap hari. Okey, menggantikan ikut bilangan hari yang dia tak puasa. Yang ketiga, wanita mengandung dan menyusu. Wanita yang mengandung dan menyusu ni kes special, dia berbeza sikit. Ni diharuskan berbuka puasa. Jika wanita berbuka puasa kerana risau kesihatan dirinya, contoh orang mengandung dan menyusu ni kan, dia berbuka sebab dia risau, dia ada dia lemah apa semua kan, dia risau untuk kesihatan dirinya, iaitu si ibu, maka dia wajib mengqadakkan puasanya. Tetapi jika dia berbuka kerana risau keadaan kandungan bayi, dia risau ke anak dia. Kalau dia puasa, dia risau anak dia nanti kecil, contohnya. Jadi kalau dia berbuka disebabkan dia risau kesihatan anak dia, maka dia wajib qada dan wajib bayar fidyah sebelum tiba Ramadan seterusnya. Okay? Sama juga orang yang haid tadi, dia wajib ganti puasa sebelum tiba Ramadan seterusnya. Tetapi kalau dia berlengah-lengah, dia lalai, dia cuai, tak bayar puasa sampai tiba Ramadan ni dah, yang itu tahun lepas tak habis lagi. Jadi habis Ramadan nanti, sebelum tiba Ramadan seterusnya, dia kena ganti puasa dan dia kena bayar fidyah. Kalau kamu sempat ganti puasa sebelum Ramadan seterusnya, kamu tak perlu bayar fidyah. Tapi bila dah melangkaui tahun yang lain, kena bayar fidyah. Dan kalau langkau lagi 1 tahun, kena bayar 2 kali fidyah. Okey, 2 cupak. Puasa tetap kena ganti sekali lah. Okey. Kalau kamu dah ganti dan bayar fidyah, jadi dah habislah kamu punya hutang. Okey. Seterusnya kita masuk puasa sunat. Puasa sunat, apa tujuan puasa sunat? Tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat bukan fardu. Okey, puasa sunat adalah antara ibadat yang paling afdal. Puasa sunat ni, amalan-amalan sunat ni kita lakukan untuk menampung mana-mana kekurangan dalam amal-amal ibadat wajib kita lah. Lagipun kadang-kadang kita ni tak tahu kan, kita manusia, kita rasa kita buat dah sempurna, tapi sebenarnya ada lagi kekurangan-kekurangan. Okay, jadi itu tujuan puasa sunat. Kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Hikmahnya untuk meningkatkan pengabdian dan pendampingan diri kepada Allah, dan Allah lebih sayang kepada kita. Okay, jenis-jenis puasa sunat, antaranya puasa sunat, puasa pada hari Arafah. Sunat berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Okey. Puasa pada hari Ashura dan Tasu'a pada bulan Muharram. Puasa pada Isnin dan Khamis. Kalau puasa hari Ashura ni, hari yang ke-10. Selalunya bulan Muharram
Selalunya orang buat bubur Ashura je, tak puasa. Puasa tu sunat Okey, puasa Isnin Khamis, puasa selama 3 hari setiap bulan. Iaitu 13 dan 14 dan 15 setiap bulan Islam. Kita sebut juga sebagai hari-hari puasa hari putih. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini antara puasa-puasa sunat yang ada yang boleh kita buat. Okey, seboleh-bolehnya pilih. Kalau tak mampu buat semua pun buatlah hari Isnin ke puasa, at least ada juga amalan-amalan sunat kita amalan sunat kita. Seterusnya puasa makruh. Puasa makruh adalah kita konon dia nak puasa sunat tapi dia pergi puasa hari Jumaat sahaja. Ini makruh Puasa pada hari Sabtu dan Ahad sahaja. Kalau boleh kita Jumaat Sabtu tak apa. Maksudnya kita kena gandingkan dia dengan hari yang lain. Sebab macam hari Sabtu dan Ahad ni adalah hari-hari kebesaran dalam agama lain kan. Okay. Puasa sepanjang tahun pun tak boleh. Mungkin ada yang kata nak puasalah sepanjang tahun. Ini adalah makruh. Okey. Okey, puasa haram. Yang tadi makruh, tahap dia kalau kita buat tu tak sampai tahap haram, berdosa. Okey, puasa haram yang kita buat ni berdosa, iaitu puasa pada hari raya, hari pertama raya, hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Puasa pada hari Tasyrik 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah, iaitu selepas hari raya Aidiladha. Okey, puasa pada hari Syak 30 Syakban. 30 Syakban, contohlah tengok anak bulan tak nampak lagi, tak nampak lagi. Jadi kita tengok anak bulan tu malam, 29 malam kan, 29 malam. Jadi kalau tak nampak, kita kena genapkan bulan 30 Syakban tu. 1 Ramadan akan bermula selepas daripada tu. Jadi 30 Syakban tu haram berpuasa. Hari Syak kita panggil. Sebab itu macam kita ada mungkin tempat negara-negara lain dah nampak anak bulan kan. Jadi 30 hari bulan tu kita panggil hari Syak. Kalau siapa yang nak ganti puasa, contoh tinggal 1 je lagi, dia terlewat, dia dah tak nampak anak bulan, dia pun pergi puasa hari tu. Tak boleh haram kita berpuasa. Kamu kena ganti lepas Ramadan nanti. Puasa setengah bulan yang kedua bulan Syakban. Yang ni bagi orang yang bukan dia selalu buat amalan sunat lah. Kita kan digalakkan Rejab, Syakban, kita berpuasa sunat kan. Tapi dia ni tiba-tiba dia tak pernah pun puasa sebelum ni, tiba-tiba dia nak berpuasa pada 2 minggu yang terakhir sebelum Ramadan. Jadi seelok-eloknya kita kena jadikan amalan lah puasa sunat itu. Jangan kita dah last, dah dekat nak Ramadan tu tiba-tiba pergi puasa, kecuali puasa ganti. Puasa ganti yang qada tadi lah. Okey, sekejap. Okey. Dia kata dekat sini tadi tak boleh berpuasa pada hari Syak, haram berpuasa pada hari Syak dan haram berpuasa pada 2 minggu terakhir di bulan Syakban kan. Walau bagaimanapun tidak haram berpuasa pada hari Syak dan setengah bulan kedua pada bulan Syakban apabila hari itu berbetulan atau kebetulan dengan kelaziman orang yang berpuasa atau dia meneruskan puasa yang telah dimulainya sebelum setengah yang kedua tersebut. Okey, contoh kalau hari Syak tu nak ganti puasa memang kita tak boleh lah. Tapi kalau siapa contohnya dia nak puasa sunat, contohnya dia memang dah kebiasaan sebelum tu. Dia memang selalu berpuasa dan kebetulan memang jatuh hari itu
contoh hari Isnin ke dia berpuasa sunat kan. Jadi tak apa. Tetapi kalau orang yang bukan kebiasaan dia, sama juga dengan saya sebutkan tadi, 2 minggu sebelum berakhirnya bulan Syakban tu. Kalau orang yang memang dah kebiasaannya dia dah berpuasa sebelum ni, jadi dia bolehlah puasa. Tetapi orang yang bukan kebiasaan dia, tiba-tiba dia nak pergi puasa pada hari tu, diharamkan berpuasa. Okey? Okey. Rasanya dah habis bab puasa kita sampai puasa yang haram. Ada sebarang pertanyaan tak tentang puasa? Okey, untuk dalil-dalil, ada dalil dan mungkin ada lagi penerangan yang detail, kamu boleh baca dalam nota yang saya bagi. Okey, ada sebarang pertanyaan tentang puasa? Ada lagi ke ni?